Angkasa, Awan, mari makan. Baik, Mama. Mana adik kamu, Angkasa? Ada dalam bilik, sibuk main telefon, Mama. Ish, Awan ni. Lepas seminggu Mama bagi telefon, jadi macam ni. Angkasa, tolong nasihatkan adik kamu tentang keburukan main telefon lama-lama. Lepas selesai, turun makan. Takut nanti makanan sejuk pula. Baik, Mama. Apa yang kamu buat ni, adik? Ini, tengah main permainan video yang baru keluar. Seronok. Ish, kamu ni. Mama panggil pun tak dengar. Dengar sini. Abang nak cakap. Kamu tahu kesan dan keburukan telefon pintar jika seseorang ni terlampau ketagih? Telefon pintar ni boleh menyebabkan seseorang itu masalah kekurangan tidur, kemampuan bersosial berkurangan, ketagihan bermain permainan video atau media sosial yang berlebihan, menyebabkan masalah rabun dan penyebaran berita palsu. Banyak lagi keburukan telefon pintar ni, kamu tahu? Ambillah pengajaran apa yang berlaku. Buat kata pepatah, masa itu emas, masa ibarat mata pedang. Jadi, gunalah masa dengan sebaiknya. Masa yang ada tidak boleh diputarkan kembali. Telefon tu ada masa boleh kita tengok, ada masa kita buat perkara lain yang lebih berfaedah. Baiklah abang, adik tidak akan ulang lagi perkara yang sama. Terima kasih untuk nasihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rusudin Nizam bin Marozi, nombor metrik 283544. Kita akan menyelami isu menarik berkaitan dengan perkembangan media baru di Malaysia dan bagaimana ia membentuk landscape komunikasi kemanusiaan dalam era globalisasi yang melanda dunia hari ini. Perkembangan media baru di Malaysia membawa impak besar kepada cara orang berinteraksi dan cara mereka menyebarkan mesej. Platform digital di sini dan media sosial telah mengubah dinamika komunikasi kemanusiaan dalam masyarakat kita. Definisi media baru adalah media terhasil daripada interaksi manusia dengan komputer dan internet, iaitu termasuk laman web, blog, internet, forum dan lain-lain sebagai sumber medianya. Peranan media baru di Malaysia adalah sebagai alat untuk mengubah dan menyebarkan maklumat, digunakan sebagai rujukan dan pembelajaran masyarakat serta menjadi suara bagi mereka yang sebelum ini tidak didengari. Peluang dan risiko media baru berpeluang untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan dengan lebih pantas dan meluas. Berisiko penggunaan tidak bertanggungjawab termasuk penyebaran maklumat palsu dan juga polarisasi masyarakat. Selamat sejahtera, nama saya Nalini Ibrahim, nombor metrik 283279. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan cadangan, pandangan atau idea tentang permasalahan atau isu berkaitan dengan topik media sosial, trend dan impaknya terhadap hubungan kemanusiaan. Kebangkitan media sosial terutamanya yang ditunjukkan oleh platform seperti LinkedIn telah membawa revolusi dalam rangkaian dan hubungan profesional. LinkedIn sebagai platform rangkaian profesional yang berdedikasi membolehkan individu melampaui cara tradisional untuk mempamerkan resume mereka. Pengguna boleh mencipta profil profesional komprehensif yang menyerlah kemahiran, pengalaman dan pencapaian mereka. Ini berfungsi sebagai perwakilan digital perjalanan kerjaya mereka, boleh diakses oleh khalayak luas termasuklah bakal majikan, rakan sekerja dan rakan sebaya industri. Dengan menyediakan ruang terpusat untuk profesional mempamerkan kepakaran dan pencapaian mereka, platform seperti LinkedIn memudahkan individu untuk menubuhkan jenama profesional mereka dengan membezakan ciri mereka dalam pasaran kerja yang kompetitif.
Dugan, Ellison, Lampe, Lenhart dan Madden 2015 berpendapat bahawa platform itu memainkan peranan penting dalam perjenamaan peribadi, membolehkan individu juga mengatur kehadiran dalam talian mereka dan menayang imej profesional kepada khalayak global. Selain itu, LinkedIn juga berfungsi sebagai alat rangkaian dinamik memudahkan hubungan dengan rakan sekerja, industri, rakan sekerja dan juga profesional merentas pelbagai sektor. Aspek platform ini mengubah cara orang membina dan mengekalkan rangkaian profesional mereka, tidak seperti acara rangkaian tradisional yang selalunya terhad kepada lokasi atau industri tertentu. LinkedIn membenarkan individu berhubung dengan profesional di seluruh dunia melangkaui sempadan geografi dalam organisasi. Pada dasarnya, kebangkitan media sosial khususnya yang ditunjukkan oleh platform seperti LinkedIn telah mengubah rangkaian profesional daripada aktiviti setempat dan selalunya eksklusif kepada yang global dan inklusif. Ia menekankan kepentingan interaksi dalam talian dalam hubungan manusia contemporary, mempamerkan bagaimana platform digital boleh menjadi alat yang berkuasa untuk pembangunan kerjaya pertukaran pengetahuan dan memupuk hubungan profesional yang bermakna dalam lanskap saling berkaitan dengan era digital. Walau bagaimanapun, penggunaan meluas media sosial dalam rangkaian dan hubungan profesional bukan tanpa kelemahannya. Satu kelemahan yang ketara ialah potensi salah tafsir dan salah nyata maklumat apabila individu menyusun profil profesional mereka pada platform seperti LinkedIn. Terdapat juga risiko untuk mempersembahkan versi ideal yang keterlaluan kemahiran dan pencapaian mereka yang membawa kepada kekurangan ketulusan, seperti mana Dugan, Ellison, Lampe, Lenhart dan Madden 2015 menyatakan. Ini boleh membangkitkan atau mengakibatkan cakaan yang tidak sejajar apabila profesional berhubung dengan talian dan kemudiannya terdapat dalam kerjasama dunia sebenar atau peluang pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alifah binti Ahmad. Hari ini saya akan membentangkan tentang trend dan implikasi penggunaan laman sosial terhadap hubungan kemanusiaan. Dalam era digital yang semakin berkembang hari ini, media sosial telah menjadi satu platform yang amat penting dalam kita menjalankan urusan kita sehari-harian. Walaupun ianya membawa manfaat yang amat besar, namun terdapat juga keburukan perlu diberi perhatian, terutamanya kesan negatif terhadap generasi muda dan hubungannya dalam peningkatan masalah dari segi minda, pemikiran, kelakuan serta perkembangan sosial mereka. Media sosial telah membuka pintu kepada ruang komunikasi secara globalisasi, tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Namun walaupun manfaat ini, kita perlu mengakui terdapat juga aspek-aspek negatif yang perlu diberi perhatian dan perlu ditangani secara serius, terutamanya pengaruh keburukan media sosial terhadap generasi muda dan kesannya terhadap kesejahteraan mental, cara berfikir dan perilaku mereka juga tidak boleh diabaikan. Generasi muda yang hidup dalam era kebergantungan teknologi yang amat tinggi ini sering terdedah kepada kemerosotan cara berfikir secara kritis. Mereka juga mungkin lebih cenderung untuk menerima informasi tanpa menimbang baik buruk maklumat yang mereka terima, serta melemahkan daya penilaiannya terhadap isu-isu yang lebih kompleks. Selain itu, penggunaan yang berlebihan juga boleh mengaburkan garis realiti di antara realiti dan juga AI ataupun alam maya yang dihasilkan, mengakibatkan persepsi diri tidak realistik dan menghambat perkembangan identiti mereka. Selain itu, interaksi sosial melalui keburukan media sosial juga boleh mengganggu perkembangan kemahiran sosial. Komunikasi dalam talian ini mungkin kurang mendalam dan kurang fokus kepada ekspresi emosi yang sebenar. Ini boleh membentukkan satu generasi muda yang kurang mahir dalam membina hubungan interpersonal yang bermakna gagal untuk memahami isyarat sosial yang lebih kompleks.
Kesan terhadap psikologi juga tidak boleh diabaikan. Tekanan untuk memenuhi piawaian yang sering tidak realistik yang dipaparkan di media-media sosial boleh menyebabkan perasaan rendah diri, gangguan makan dan juga masalah kebimbangan sehingga mencetuskan masalah psikologi yang lebih serius terhadap isu ini. Justeru perlu ada kesedaran dan pendidikan yang lebih baik dan mendalam berkenaan penggunaan dan keseimbangan yang bertanggungjawab dalam menangani isu dunia digital yang semakin kompleks ini. Secara keseluruhan, walaupun media sosial telah membawa banyak manfaat kepada dunia moden, kita tetap perlu mengambil pendekatan yang lebih bijak dari segi penggunaannya, terutama dalam membentuk satu generasi muda yang lebih cergas, berfikiran terbuka dan seimbang secara mental dan fizikal bagi menghadapi cabaran dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fakuh Hadis bin Muhammad, nombor metrik 283170. Dalam kajian tentang media sosial, trend dan impaknya terhadap hubungan kemanusiaan, 3 perspektif utama yang telah diberikan adalah kesejahteraan mental dan sosial, impak positif dan negatif penggunaan media sosial, serta implikasi terhadap hubungan dan kehidupan dalam media sosial. Media sosial telah membuka pintu kepada akses pendidikan yang lebih luas, terutama dalam konteks pandemik COVID-19. Ini memungkinkan interaksi yang berterusan dengan bahan pembelajaran dan memberi akses kepada sumber pendidikan dan memperkenalkan pembelajaran jarak jauh yang lebih fleksibel. Namun, untuk memaksimumkan manfaat ini, perlu lebihkan penggunaan media sosial dengan bertanggungjawab dan juga menggalakkan penggunaan platform pendidikan khusus. Yang kedua, walau bagaimanapun tidak dapat diabaikan bahawa penggunaan berlebihan media sosial memberi risiko kepada kesihatan mental dan kemahiran sosial. Kita perlu mengawasi penggunaan berlebihan melalui kempen dan seminar yang dilakukan untuk mengurangkan penggunaan media sosial, juga mendorong pembatasan masa penggunaan dan aktiviti luar talian. Pentingnya memastikan keseimbangan dalam penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian, terutama dalam keluarga, untuk membolehkan interaksi sosial secara langsung yang kuat dan mengukuhkan hubungan keluarga. Oleh itu, kita perlu menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial dalam kalangan keluarga. Ini menyebabkan media sosial memberi manfaat besar dan memperluaskan akses pendidikan, tetapi perlu ada kesedaran akan risiko penggunaan berlebihan terhadap kesejahteraan mental dan kesihatan sosial. Dengan pendekatan yang lebih bijak, kita boleh memaksimumkan manfaatnya sambil menjaga keseimbangan untuk menjaga kesejahteraan mental dan interaksi sosial yang berkualiti. Walaupun dengan menggunakan media sosial akan memberikan impak yang baik dan buruk terhadap kehidupan kemanusiaan. Kesimpulannya di sini, media baru memainkan peranan penting dalam memberi suara kepada rakyat. Jadi kita perlu berhati-hati terhadap risiko penggunaan media baru yang tidak bertanggungjawab serta meningkatkan kesedaran masyarakat dan menggalakkan penggunaan media baru secara bertanggungjawab. Manfaat media sosial adalah pembangunan perniagaan melalui platform media sosial, membina hubungan persahabatan dari keluarga dekat dan jauh, serta dapat mengetahui perkembangan dunia iaitu pendidikan, politik, sosial dan ekonomi. Pengaruh media baru dalam periklanan adalah kerana pengiklanan adalah berbeza dengan media konvensional seperti radio, televisyen dan papan pengiklanan. Jadi syarikat memanfaatkan media sosial untuk mengiklankan produk dan perkhidmatan mereka seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi perkembangan media baru di Malaysia memberi kesan ketara kepada komunikasi kemanusiaan. Ia memberikan peranan penting dalam transformasi maklumat dan pembelajaran masyarakat. Pemahaman kesan media baru penting untuk penggunaannya yang lebih baik dan berkesan. Jadi marilah kita sama-sama merapatkan jurang pengetahuan mengenai pengaruh media baru yang dalam membentuk komunikasi kemanusiaan. Terima kasih.